Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ingin membentangkan mengenai IR 4.0, IoT dan juga cabarannya, yang berkait rapat dengan masyarakat dan juga negara menuju ke arah yang lebih baik. Memperkenalkan rakan-rakan seperjuangan saya dalam kajian ini iaitu Iqbal, Arfan, Mikael, Daniel, saya sendiri, Fikri, Hafizi dan juga Khairul, yang akan menyampaikan IR 4.0 dan IoT. Jadi pertama sekali, apakah itu IR 4.0 dan IoT? IR 4.0 adalah singkatan kepada Industrial Revolution, yang merupakan transformasi dari segala aspek produksi dunia industri melalui gabungan antara teknologi digital terkini dan juga proses kerja tradisional. Terdapat beberapa asas atau kebaikan daripada IR 4.0, antaranya pengkomputeran awan iaitu cloud computing, sistem integrasi mendata dan menegak, autonomous robot, keselamatan cyber dan juga simulasi. Seterusnya, sahabat saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kebaikan-kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Iqbal bin Ma'abdi Khalid, nombor metrik B1323105444. Saya akan memulakan pembincangan ini dengan keselamatan cyber. Keselamatan cyber dapat didefinisikan sebagai kaedah pencegahan yang digunakan untuk melindungi maklumat yang ada dalam komputer daripada dicuri, dikompromi atau diserang oleh seseorang yang berniat jahat. Ataupun lebih mudah kita akan mengenalinya sebagai penjenayah cyber. Daripada keselamatan cyber ini, kita boleh mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengemaskini perisian keselamatan, menggunakan kata laluan, fikir sebelum menekan sebarang perisian. Contohnya seperti di internet, kebanyakan penjenayah cyber ni akan menggunakan teknik phishing, iaitu memberikan link secara random dan apabila kita tekan, kita akan terjerumus untuk terkena scam. Kemudian kesedaran terhadap penipuan dalam talian. Seterusnya kita beralih kepada pengkomputeran awan ataupun cloud computing. Cloud computing merupakan perkhidmatan pengkomputeran termasuk pelayan storan, pengkalan data dan rangkaian dan perisian yang ditawarkan melalui internet. Cloud adalah lebih selamat berbanding internet kerana cloud menyediakan kita privasi dan penyimpanan data yang lebih baik. Sebagai contoh, kita terdapat Google Drive yang akan membantu kita dalam menyimpan fail ataupun data yang dilindungi oleh Google sebagai syarikat yang menawarkan fungsi cloud. Jadi kaedah ini lebih selamat untuk kita dan lebih memudahkan kita daripada kita menyimpan sesuatu secara fizikal. Autonomous robot digunakan untuk melakukan tugasan harian. Robot boleh dipantau dan dikendalikan dari jauh serta ia boleh diprogramkan untuk beroperasi dalam persekitaran kerja yang sama seperti manusia. Antara ciri-ciri autonomous robot ialah dapat melakukan kerja tanpa bantuan manusia, menggunakan kamera dan sensor bagi mengenal pasti persekitaran, dan yang terakhir ialah dapat melaksanakan pelbagai tugas. Asas atau kebaikan seterusnya ialah sistem integrasi mendatar dan menegak. Dengan adanya sistem ini, maklumat dan pengetahuan dapat disebarkan melalui keseluruhan rangkaian bekalan dan meningkatkan kerjasama antara industri R&D, pihak pengeluaran, pelanggan dan pembekal. Assalamualaikum, saya Muhammad Arfan bin Suhaimi. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan maklumat berkenaan tentang simulasi. Proses simulasi akan menggunakan kelebihan data masa nyata, real-time data, dan menghasilkan keadaan dunia fizikal dalam bentuk model maya. Yang pertama, membolehkan kita menguji sesuatu produk sebelum ia dikeluarkan. Yang kedua, mengurangkan kos perbelanjaan. Yang ketiga,
mengurangkan kesilapan dalam pembuatan produk. Internet of Things (IoT). IoT juga dipanggil Internet Pelbagai Benda (IPB). Ianya merupakan jaringan benda fizikal yang dilengkapi sensor atau penggerak, perisian dan teknologi lain yang bertujuan untuk menyambungkan dan bertukar data dengan peranti lain atau sistem melalui internet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Daniel Fizi bin Abu Nawas. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan revolusi industri 4.0 terhadap masyarakat serta negara. Seperti yang diperbahaskan, revolusi industri ini berperanan dalam meningkatkan kemajuan serta telah memberi banyak impak positif kepada masyarakat serta negara. Antara kepentingan perkembangan revolusi industri 4.0 ini ialah telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Hal ini terjadi kerana banyak sektor pasaran kerja di mana ramai tenaga kerja baru diperlukan, terutamanya dalam bidang teknologi dan inovasi. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran rakyat di sesebuah negara. Seterusnya, kepentingan perkembangan revolusi ini ialah sebagai pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Hal ini kerana revolusi tersebut merupakan transformasi kemajuan di dalam beberapa bidang teknologi. Antaranya ialah Artificial Intelligence (AI), iaitu kepintaran buatan, dan Internet of Things (IoT). Kesannya, revolusi industri ini berkebolehan untuk mencipta teknologi yang moden dan relevan dengan peredaran zaman. Selain itu, kepentingan revolusi ini ialah meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Hal ini terjadi kerana revolusi tersebut telah memberi banyak kemudahan kepada manusia dengan penciptaan teknologi canggih. Dengan itu, manusia akan lebih mudah untuk melakukan sebuah kerja dengan lebih efisien. Akhir sekali, kepentingan perkembangan revolusi ini ialah dapat mengurangkan pencemaran. Revolusi ini telah berjaya menghasilkan tenaga teknologi yang dapat mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, penciptaan bullet train, iaitu kereta api laju yang menggunakan prinsip apungan magnet. Dengan itu, pencemaran udara dapat dielakkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Daniel Fadil bin Hanif dan saya akan membentangkan pasal cabaran dalam melaksanakan IR 4.0. Yang pertama sekali, kekurangan tenaga mahir. Yang kedua, pembaruan dalam sistem pendidikan. Dan yang ketiga, ancaman keselamatan cyber. Kekurangan tenaga mahir memerlukan masa yang panjang dan pelibatan kos yang terlalu tinggi bagi menjayakan revolusi ini. Seperti memerlukan sumber manusia kemahiran yang tinggi, memerlukan komitmen organisasi dan kesedaran terhadap revolusi IR 4.0. Yang kedua, pembaruan dalam sistem pendidikan. Pendidikan akan terkesan kerana perlu menukar cara pengajaran yang digunakan dalam mengajar dan perlu mempelajari cara yang baru sejajar dengan silibus yang berubah. Pengajaran perlu bersifat interaktif dan fleksibel, kefahaman yang jelas terhadap teknologi terkini dan kos peranti pengajaran yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Arif Aiman bin Suhaini. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan maklumat berkenaan tentang ancaman keselamatan cyber dan kesimpulan dari IR 4.0 dan cabarannya yang telah kami bincangkan sebentar tadi. Kewujudan revolusi ini akan membawa kepada ancaman jenayah cyber yang lebih tinggi berbanding revolusi sebelum ini, termasuklah ancaman penggodam dan penjenayah cyber kerana lebih mengutamakan sistem-sistem dalam rangkaian. Antara ancaman keselamatan cyber, nombor 1 adalah kecurian maklumat, 2 penyebaran virus, 3 penipuan dalam talian. Kita sekarang sedang menuju ke arah IR 4.0. Kerajaan Malaysia melalui beberapa kementerian telah dan sedang merangka dan menyediakan polisi dan dasar bersesuaian yang dapat menyokong perkembangan IR 4.0. Oleh itu,
Kita sebagai rakyat juga perlu menyediakan diri dalam menerima apa saja yang bakal dibentangkan. Ini sahaja daripada pembentangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.